Selamat petang dan salam sejahtera, saya Husna. Untuk program hari ini, kami akan membawa anda mendekati sebuah bandar yang terletak di barat daya China, Chongqing. Chongqing mempunyai sejarah lebih daripada 3,000 tahun. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, bandar ini tiba-tiba menjadi tular di media sosial sehingga dianggap sebagai selebriti dalam bandar-bandar China. Dalam platform TikTok, video-video mengenai Chongqing telah ditonton lebih 200 juta kali. Sementara itu, sebuah pengajian yang menyasarkan 337 bandar China juga menunjukkan Chongqing menduduki tempat 10 teratas di China dari segi kuasa komunikasi internet di luar negara ini. Jadi hari ini kami ada jemput Izzati yang juga berasal dari Chongqing untuk memperkenalkan bandar yang unik ini. Jadi Kak Izzati, saya mahu tahu kenapa bandar Chongqing ini tiba-tiba jadi tular di media sosial dan apakah keunikan di bandar ini? Bandar Chongqing boleh dikatakan terkenal sebenarnya sejak sekian lama dan pada tahun-tahun kebelakangan ini dan bandar itu menjadi satu destinasi pelancongan yang hangat yang saya pun menyangka dan saya rasa antara faktor yang menyebabkan bandar itu popular ialah ia tular di media sosial. Bandar Chongqing ini dia mempunyai pemandangan alam semula jati yang indah dan juga seni bina bangunan yang unik disebabkan rupa bumi yang istimewa. Dan juga makanan tempatan bukan saja sedap, yang lagi penting murah dan segar. Apabila tibanya hari perayaan atau cuti umum yang tempohnya lebih daripada 3 hari, bandar Chongqing akan dipenuhi pelancong dari seluruh negara. Saya masih ingat pada bulan Oktober lalu sempena hari kebangsaan, cuti selama 7 hari, semua ahli keluarga saya tempatan di Chongqing, mereka malah menerima SMS dalam telefon bimbit dari kerajaan tempatan dan diingatkan, dipercatatkan jangan pergi ke destinasi pelancongan yang hangat untuk mengelakkan kesesakan dan menyediakan lebih banyak ruangan kepada pelancong. Memang ramai orang datang. Ya, betul. Jadi setahu saya, salah satu kata kunci mengenai Chongqing dalam platform media sosial adalah cyberpunk. Kerana kalau cyberpunk ini, unsur-unsur konsep ini termasuk papan-papan iklan atau lampu-lampu neon, bangunan-bangunan yang berwarna mungkin merah, hijau, biru, ungu dan sebagainya. Dan bangunan-bangunan di Chongqing yang unik ini, pemandangannya kebetulan bertepatan dengan imagination para netizen terhadap konsep cyberpunk ini. Saya rasa mungkin itu juga satu sebab Chongqing menarik kedatangan ramai pemuda dari negara-negara yang lain. Ya, betul. Jika menyebut cyberpunk, memang ada ciri-ciri tempatan Chongqing yang dengan kebetulan sesuai dengan gaya yang diterangkan dalam cyberpunk. Ada faktor semula jadi seperti bentuk bumi yang berbukit-bukit, ada sungai melintasi antara itu, iaitu Sungai Yangtze dan Sungai Jialing, iklim yang lembap yang menyebabkan bandar itu selalu diserubungi kapus jadi kelihatan misteri. Ramai netizen antarabangsa mula-mula mengenali bandar Chongqing melalui satu video pendek. Husna pun sudah tengok Saya sudah tengok banyak yang pendek mengenai Chongqing. Salah satu yang termasyhur ialah sebuah rel ringan yang melintasi satu bangunan. Ya, bangunan kediaman. Stesen transit rel itu bernama Li Ziba. Dan landasan rel ringan dan bangunan itu kedua-duanya dibina pada masa yang sama. Tapi struktur bangunan dan dasar landasan telah dipisahkan. Jadi ditambah lagi landasan yang melintasi bangunan itu merupakan satu rel tunggal. Bukanlah dua landasan yang kita selalu nampak. Jadi pada masa yang sama, teknologi menghilangkan getaran juga digunakan dalam pembinaannya. Penduduk yang tinggal di bangunan itu tidak dapat rasa apa-apa getaran atau kebisingan lah. Mungkin Husna akan tanya, kenapa rel melintasi bangunan hanya dapat ditemui di bandar Chongqing Ini tidak dapat terpisah daripada bentuk muka bumi bandar Chongqing. Seluruh bandar dibina di atas gunung. Husna berpeluang pergi ke bandar Chongqing, Husna akan mendapati di bandar itu tidak boleh tengok basikal. Oh ya, kenapa?
Ya, Kena gunung. betul lah. Husna boleh bayangkan jika saya menunggang basikal tidak sampai 5 minit sudah berhadapan dengan bukit. Jadi saya perlu angkat basikal itu dan naik tangga. Jadi saya menunggang basikal atau basikal menunggang saya. Ya. Okey, itulah. Bentuk rubah bumi itu juga menyebabkan banyak jambatan perlu dibina di bandar ini. Dan Husna cuba tega berapa jambatan berada di bandar Chongqing. Berapa jambatan di Chongqing saya tak tahu, tapi saya cuba teka mungkin bilangan di Chongqing itu paling banyak. Betul tak? Ya, jawapan yang bijak. Itu ada terdapat 13,000 jambatan di bandar Chongqing yang dulu menjadikan bandar ini mempunyai jambatan terbanyak di dunia. Dan jambatan tersebut menyebabkan bandar Chongqing kelihatan stereoskopik dan ajaib. Husna boleh bayangkan, pada waktu malam sesuai lampu dinyalakan, pemandangan malam bandar Chongqing dalam bentuk 3 dimensi itu memanglah kelihatan sungguh memukau hati dan ajaib. Sesuai untuk dating. Husna boleh cubalah Nanti nanti. akan cubalah. Jadi selain itu, apa yang kita bincang kebanyakannya mengenai pemandangan atau bangunan-bangunan di Chongqing, saya rasa sekarang saya mahu cuba tahu apa-apa yang makan di Chongqing kerana ramai orang tahu hotpot adalah makanan dari China, tetapi mungkin bukan semua orang tahu hotpot berasal dari bandar Chongqing. Dan hotpot Chongqing boleh dikatakan salah satu kad nama bandar ini. Dan saya mahu tanya Kak Izzati, kenapa hotpot dapat mewakili hidangan bandar ini? Apakah budaya makanan dia? Ya, memang hotpot dicipta oleh penduduk Chongqing tempatan dan merupakan satu makanan ikonik lah bagi budaya makan di bandar ini. Pada mulanya, Chongqing merupakan satu pelabuhan semula jadi. Tadi saya sudah sebut ada sungai yang melintasi bandar ini dan iklim yang agak itu lembap yang juga menyebabkan bandar ini agak basah. Pada masa itu banyak lelaki di bandar Chongqing mereka mencari rezeki melalui memintakan muatan kapal. Dan kerja fizikal itu memang memerlukan banyak tenaga dan mereka perlu memperolehi banyak pemakanan berkhasiat. Jadi pada masa itu mungkin tahap kehidupan tidak begitu tinggi macam mana menyelesaikan masalah makan. Ada orang mereka cuba membuat keduhar dengan menggunakan batu di tepi sungai saja dan mereka mengumpulkan batang pokok sebagai bahan bakar, rebuskan air langsung dari sungai dan masukkan cili, garam, pepper dan apa saja makanan yang yang boleh diperolehi lah dan tunggu hingga air mendidih dan masak untuk makan. Dan itulah asal usul hotpot. Dan lama kelamaan cara memasak hidangan ini berkembang seiring dengan perubahan zaman dan membentuk budaya hotpot. Sekarang semasa orang tempatan berkumpul, jumpa saudara mara antara ataupun kawan, hotpot menjadi satu pilihan utama lah kerana kami menganggap ini senang saja dan membawa erti inklusif. Semua boleh direbus. Sayur dah, daging dah, ubi, tahu, macam-macam. Yang suka pedas ada sup yang pedas, yang tidak suka pedas tidak mengapa-apa. Anda juga ada yang sup masam, ada sup kambing, ada sup cendawan dan sebagainya. Dan pasti ada sejenis yang boleh sesuai selera yang berbeza. Dan juga perkembangan budaya hotpot juga memperlihatkan sikap orang Chongqing yang rajin, optimistik dan semangat yang tidak bertolak ansur ketika menghadapi tekanan. Hingga sekarang, ketika saya rasa tekanan dari kerja ke atau hidup ke, saya juga Pergi makan hotpot ya? Ya, betul. Ia akan menyebabkan saya teringat akan tu nenek moyang saya. Mereka memikul itu barang-barang yang berat dengan itu bau mereka. Jadi saya rasa semangat ini sangat digalakkan. Dan sebagai keturunan mereka, tiada apa kesusahan yang tidak dapat diatasi. Baik,
Jika anda berminat dengan keadaan geografi yang unik, seni bina bangunan yang menakjubkan dan makanan pedas dan lazat, wajiblah datang ke Chongqing. Inilah perkongsian kami untuk program hari ini. Kami akan memperkenalkan daya tarikan bandar-bandar China yang berbeza dalam episod seterusnya. Sila nantikan. Terima kasih. Jumpa lagi.